Dan sukacita insya-Allah taala saya akan membacakan sebuah kitab yang berjudul Al-Usus wal Muntalaqat yang telah dikarang oleh almarhum Habib Abu Bakar Al-Adni rahimahullahu taala wa iyah, wa nafa'ana bi'ulumihi wa juhudihi fi darain. Kitab ini adalah berkisar tentang realiti umat Islam. Realiti umat Islam yang mereka hadapi pada saat ini. A'udzu bika min syarri ma sana'tu bulka bi ni'matika 'alayya wa bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah ma syaa Allah la yasu kull khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la haula la quwwata illa billah. Bismillah ma syaa Allah la yasu kull khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la haula la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi syrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal yang dirahmati Allah Ta'ala, hadirin hadirat. Dan malam yang penuh keberkatan ini, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita, berikan keberkatan di atas amalan kebajikan kita, menerima segala ibadah kita, dan insya-Allah Ta'ala pada hari akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan tempatkan kita bersama dengan para anbiya, para syuhada, para salihin fi jannatil ula dalam syurga Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, fi jannatil firdausi a'la insya-Allah taala, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan kurnia-Nya diberikan pertemuan pada malam ini. Dan sukacita insya-Allah taala saya akan membacakan sebuah kitab yang berjudul Al-Usus wal Muntalaqat yang telah dikarang oleh almarhum Habib Abu Bakar Al-Adni rahimahullahu taala wa iyah, wa nafa'ana bi'ulumihi wa juhudihi fi darain. Kitab ini adalah berkisar tentang realiti umat Islam. Realiti umat Islam yang mereka hadapi pada saat ini, yang mana memerlukan kepada kaedah-kaedah, memerlukan kepada wasilah-wasilah, memerlukan kepada tata cara yang sewajarnya. Kerana kita telah mengalami, telah merasai dunia yang mempunyai pelbagai pancaroba dan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh yang demikian almarhum Habib Abu Bakar Al-Adni rahimahullahu ta'ala wa iyah telah menulis kitab ini sebagai pedoman kepada kita semua dalam menghadapi kehidupan, menghadapi dunia ini dengan mengekalkan keimanan dan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ba'da bismillahirrahmanirrahim, selepas daripada dengan basmalati, katanya Habib Abu Bakar Al-Adni rahimahullahu ta'ala wa iyah, alhamdulillahilladzi jama'a ma fil usulaini wa ma'adilihuma al-thalithi alajal awaili wal awakhiri wa asas al-ilmi likulli amrin batinin wa zahirin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mabahiji wal mafakhiri Muhammad bin Abdillahi Rasulillahil mawhubi min rabbihi afdalal ma'arifi wa ashrafal ulumi, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ahlus syaja'ati wal fuhumi wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumi liqa'il ma'lum.
Al-Habib Abu Bakar Al-Adni rahimahullahu ta'ala wa iyah memulakan muqaddimah kitab ini dengan menyebutkan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita, kepada manusia ini dengan aslaini, iaitu dengan dua petunjuk yang besar. Pertamanya adalah Al-Quran dan juga As-Sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'adilihuma ats-tsalithi, dan diadilkan dan ditimbangkan kedua-duanya ini dengan wasilah akal, iaitu yang ketiga daripada sumber pedoman petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, ala jal awaili wal awakhiri, yang mana ketiga-tiga sumber ini adalah penyelamat dan juga perawat kepada golongan-golongan yang terdahulu dan golongan-golongan yang terakhir. Golongan-golongan yang terdahulu itu disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, umat-umat yang terdahulu. Wal awakhiri, dan adalah umat-umat yang terakhir, termasuklah kita ini. Jadi daripada muqaddimah ini katanya Al-Habib Abu Bakar Al-Adni rahimahullahu ta'ala wa iyah, bagaimanakah umat Islam ini seandainya mereka berpegang dengan Al-Quran, dengan As-Sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menimbangkan dengan akal yang sahih, dengan akal yang sihat, mereka insya-Allah taala pasti akan selamat di dunia dan di akhirat. Wa asasal ilmi likulli amrin batinin wa zahirin, dan ketiga-tiga inilah adalah asas kepada ilmu, sama ada yang bersifat batin, bersifat ruhani kita, spiritual kita, wa zahirin, ataupun bersifat praktikal kita, syariat kita. Ketiga-tiga ini adalah sumber kepada syariat, sama ada yang bersifat batin dalam hati kita ataupun yang bersifat zahir, iaitu amalan praktikal kita. Dan salawat dan salam ke atas Sayyidil Mabahijil wal Mafakhiri, ke atas Tuan yang membawa kebahagiaan dan juga kebanggaan kepada umat Islam, Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mauhubi min rabbih, yang telah dianugerahkan daripada Tuhannya afdalal ma'arifi wa asyrafal ulumi, sebaik-baik pengetahuan dan semulia-mulia ilmu pengetahuan, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ahlu syaja'ati wal fuhum, para sahabat dan ahli keluarga baginda yang dikenali sebagai ahlu syaja'ah, orang-orang yang berani, wal fuhum, dan ahli kefahaman yang tinggi, wa ala tabi'in, dan ke atas pengikut-pengikut kepada mereka, bi ihsanin, dengan ihsan daripada Allah Ta'ala, ila yaumil liqa'il ma'lum, sehinggalah hari pertemuan yang jelas, yang nyata. Wa ba'du, katanya Al-Habib Abu Bakar Al-Adni rahimahullahu ta'ala wa iyah, fa inna min ahammil muhimmati fi hadha zamani wa min alzami dururati audatul muslimin ila asasiyati, wa hiya tajdidu qiraati kitabillahi alladhi la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Katanya Al-Habib, daripada kepentingan umat Islam yang mesti dilakukan oleh mereka pada zaman ini, pada saat ini, pada ketika ini. Subhanallahil azim. Jadi penulisan kitab ini, tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, adalah lewat pada tahun 2010. Ini kitab ini telah ditulis 2010. Pemikiran ini sudah dicurahkan di dalam penulisan semenjak 13-14 tahun dahulu. Dan awal pemikiran ini, katanya Habib Abu Bakar Al-Adni dalam kitab-kitab yang lain, telah dibina semenjak tahun 60-an lagi. 60-an lagi. Maka apabila dikatakan kepentingan kepada umat ini, umat zaman ini, tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, adalah umat yang telah melalui modernisasi, pasca modernisasi. Umat ini telah melalui daripada pertembungan ideologi-ideologi yang mengancam kepada umat Islam.
Kalau awal-awal tahun kurun yang ke-20 ini, 1900 ni, kita telah dikenalkan dengan fahaman komunisme, datang Nazi dengan falsafah Aryan, bangsa ras Aryan, dengan pelbagai peperangan yang mereka bawakan. Inilah yang dikatakan sebagai umat manusia yang telah melalui dan menyaksikan pelbagai ideologi yang merosakkan umat Islam, umat manusia sejagatnya. Maka apabila disebutkan dengan kepentingan umat pada zaman ini maksudnya kita ini menyaksikan segala-galanya, daripada kehancuran, daripada kemusnahan, daripada mengenal nihilistik, mengenal kepada korupsi, mengenal kepada fasism. Semuanya ini sudah masuk dalam akal kita. Cuma kita ni tak memerhatikan saja, tuan-tuan. Kita tak memerhatikan sahaja. Kerana kita hidup di dalam keadaan itu, sedangkan kita melupakan bagaimanakah semuanya ini telah meresap di dalam jiwa kita. Maka pembacaan kita terhadap Al-Quran min alzamid dururat adalah perkara yang sangat-sangat diperlukan. Audatil muslimin ila asasiyat, kepada asas mereka, iaitu apa dia? Qiraati kitabillah, membaca kitab Allah Ta'ala, Al-Quranul Karim. Yang mana Allah Ta'ala sebutkan kepada Al-Quran ini, la ya'tihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Iaitu yang tidak datang kebatilan kepada Al-Quran min bayni yadayhi, sama ada daripada depannya ataupun belakangnya, zahirnya ataupun batinnya. Manusia mana-mana pun tidak boleh mentakwilkan Al-Quran ini mengikut hawa nafsunya. Tak boleh. Al-Quran ini adalah kitab yang hakim, yang bijaksana daripada Tuhan yang maha bijaksana. Hamid, kitab yang punya keelokan, kerana Tuhan yang menciptanya, yang membawanya adalah daripada Tuhan yang memiliki ketinggian dan pujian. Mengapakah Al-Quran ini mempunyai keelokan yang indah? La ya'tihil batil, tidak datang kepadanya kebatilan. Tidak ada manusia yang boleh mentakwilkannya mengikut pemikirannya, tak boleh. Mengikut hawa nafsunya, tak boleh. Sebab tu tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, kalau kita saksikan awal-awal lah 80-an dahulu, 1980-an dahulu, kita kenal dengan tafsiran yang bersifat apa dia? Tafsiran Al-Quran yang memisahkan di antara historical value-nya, asbabun nuzulnya, asbabul wurudnya dengan konteks Al-Quran. Terjemahkan Al-Quran, tafsirkan Al-Quran, tetapi pisahkan dengan historical value dia. Buang historical value dia, asbabul wurud dia, asbabul nuzul dia, buang. Maka jadilah Al-Quran itu diterjemah secara konteks, diterjemahkan mengikut kesemasaan. Walaupun boleh diterjemahkan dengan kesemasaan, tetapi dicabut akan value dia. Contohnya apa? Contohnya apabila datang ayat Al-Quran, walidzakari mithlu hazzil unsayain, kepada lelaki itu 2 bahagian diberikan kepada seorang wanita. Apa maksud ayat ini? Ayat ini menjelaskan tentang hukum miras, hukum faraid, pembahagian harta. Yakni kepada lelaki itu mendapat 2 bahagian, imbangannya kepada seorang wanita itu mendapat 1 bahagian. Ni adik-beradik. Ayat itu muhkam, ayat itu muhkam, mu'tamad. Tetapi datang tafsiran, dia sebutkan bagaimana ayat ini sudah tidak valid, sudah tidak relevan. Kerana perbicaraan lelaki di dalam Al-Quran itu membicarakan lelaki yang bertanggungjawab terhadap ahli keluarganya. Lelaki yang menguruskan anak-anak saudaranya, anak-anaknya, anak buahnya. Lihat kepada lelaki-lelaki yang hidup pada zaman ini. Mereka lebih senang duduknya goyang kaki, duduk di rumah, tidak bekerja. Bahkan wanita itu bekerja, wanita itu yang menjaga ahli keluarganya. Maka konteks ayat ini adalah amat sesuai bagi untuk seorang wanita itu 2 bahagian, seorang lelaki mendapatkan 1 bahagian. Dia mengubah konteks itu, tuan-tuan. Apa kita panggil tafsiran ini? Tafsiran ini dinamakan dengan tafsiran
hermeneutics. Hermeneutics. Orang Islam yang memperkenalkannya. Orang Islam yang memperkenalkan. Walaupun asas hermeneutics itu orang-orang barat yang memperkenalkan, tetapi ketika mana diolah dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab kita, bahasa Al-Quran, diambil. Namanya apa dia? Tafsiran hermeneutics kepada Al-Quran. Maka di saat itulah kita ini mengalami pertembungan ideologi. Itu yang kita saksikan. Kalau kita tak perhatikan, kita tak rasa, tuan-tuan. Tapi kalau kita cermati dalam Islam, inilah dia bilah-bilahnya, jarum-jarumnya yang sedang mencucuk kita ni sebagai umat Islam. Sebab itu katanya Al-Habib Abu Bakar Al-Adni rahimahullahu ta'ala wa iyah, umat zaman ini telah mengalami pengalaman yang cukup besar, menyaksikan, memerhatikan, merasai bagaimana agamanya itu dicari-cari, dirobek-robek. Ini agama Islam kita ni dicari-cari, dirobek-robek. Bukan umat Islam, kesatuan umat Islam saja dicari-cari, tetapi jiwa umat Islam itu dicari-cari, dirobek-robek. Itu kita belum soal lagi tentang imam kita, tentang ulama'-ulama' kita yang dibahagi-bahagikan. Ini ulama'nya sekian-sekian, ini ulama'nya sekian-sekian, ini ulama'-ulama'nya kuburiyun, ini ulama'-ulama'nya salafiyun. Dicari-carikan, dirobek-robekkan. Sehingga kan kalangan kita orang awam ini rasa bosan dengan agama. Rasa bosan dengan agama ini. Kerana apa? Kerana para alim ulama'nya bertelegah di antara satu dengan yang lain. Ini pakai hadis dhaif, ini pakai hadis maudhu', ini hadis yang tak ada, ini begini-begini. Orang awam menjadi keliru dan celaru. Maka katanya Al-Habib, mesti kembali membaca kepada Al-Quran, kerana Al-Quran ini la ya'tihil batil, tidak ada kebatilan. Langsung tidak ada kebatilan, tidak ada was-was, tidak ada keraguan. Tetapi keraguan itu timbul daripada mana? Ketika mana lemahnya umat Islam dan ketika mana tingginya orang-orang cuba untuk mencari jarum untuk merosakkan hati umat Islam. Wa i'adatu dirasati sunnati nabawiyyati allati sahhat sanadan wa matanan amma la yantiqu anil hawa sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kembali untuk membaca dan juga mempelajari sunnatin nabawiyyah, sunnah Nabi, yang mana sahhat sanadan, yang mana sah sanadnya, wa matanan, dan matannya. Naratifnya sah, sanadnya sah. Naratifnya, bacaannya betul, sanadnya betul, matannya betul, bukan matan yang palsu. Sanad, hubungannya, silsilahnya, ada kesinambungannya. Sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, paling sedikit pun kalau kita belajar ilmu hadis, kita belajar kitab-kitab yang umum untuk masyarakat umum, contohnya hadis 40 dan sebagainya, pastikan kita ada sanadan, kita ada silsilah, kita ada kesinambungan kita kepada imam yang menulis kitab itu sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Elakkan daripada membaca sendiri dan juga mencari kefahaman sendiri, kerana kita dijaga, Islam ini dijaga dengan sanadan. Sanad itu kan kita dijaga dengan fakulti silsilah ni, kesinambungan ni kita ada. Sebab itu dalam baca Al-Quran pun kita ada silsilah. Kita ada silsilah, tuan-tuan. Dipanggil apa? Rukun talaki. Rukun talaki dia kena ada musafahati. Musyafahah maksudnya kita belajar daripada guru kita belajar daripada gurunya belajar daripada gurunya sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam Al-Quran ni dia bukan hanya bersifat bacaan. Kita bukan belajar baca saja. Kita belajar bagaimana nak melihat dan bagaimanakah untuk menggayakan bacaan tu. Contohnya harfun rumi, ta'manna. Kan ada dua nun kecil dan besar di situ. Jadi kalau kita tidak musyafahatan, kalau kita tak secara musyafah verbally lisan, macam mana kita nak tahu cara bacaan itu? Harfun ismam tu, ta'manna tu. Mestilah kita melihat guru kita kata cara ayat bacaan di sini begini, lihat pada bibirku ini. Dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat kepada tabi'in, kepada itba'ut tabi'in, kepada salafus salih, kepada khalaf,
sehinggalah ila yaumina haza kepada kita ni. Itu rukun, tak laki, kena musyafahah. Yang kedua, ahadun min sabati ahruf, kena salah satu daripada 7 bacaan Al-Quran, salah satunya kena belajar. Yang ketiganya adalah dengan mushaf Utsmani, Al-Quran yang ditulis pada zamannya Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka kita ada kesinambungan, kita ada fakulti kita. Kita ada silsilah kita, sanadan. Itu umat Islam. Maka begitulah katanya Al-Habib kembali mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sah sanadnya dan matanya, amman la yantiqu anil hawa sallallahu alaihi wasallam, yang mana sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak berkata-kata daripada hawa nafsunya sendiri. Wa dirasatu mawaqifihi dzatiyah al-mustamilati ala ma yu'rafu bin nubuwwati wa hiya khususiyatu sulukihi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mempelajari daripada permasalahan ataupun kejadian-kejadian yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia pandangan, apa dia mauqif, apa dia cara penyelesaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam perbicaraan kita kepada epistemologi ilmu Islam ini tuan-tuan, belajar ilmu hadis saja, jangan belajar secara tradisional. Kan? Jangan kenal kitab saja, jangan kenal matan saja. Dia ada dipanggil apa dia, falsafah ilmu hadis tu. Jadi ilmu hadis ini dia ada 2, dipanggil apa dia? Sunnatiz zawaid wa sunnatil huda. Sunnatiz zawaid ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak mencapai kepada hak obligation tak. Dia adalah sunnah zawaid, sunnah tambahan, macam pakaian kita. Jubah kan, itu sunnah. Pakai jubah sunnah, pakai sarawil sunnah, pakai seluar dengan jubah ini sunnah. Pakai umamah ni maksudnya serban, itu sunnah. Cara badan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sunnah. Perut apa dipanggil, perut dengan kita panggilkan perut Nabi dan dada ni sama. Itu sunnah. Itu dalam Syama'il Muhammadiyah. Perut dan dada Nabi sama. Kita ni perut dan dahi sama. Kan ukurnya perut. Tapi Nabi SAW perut dan dada itu, ini sunnatun zawahid. Adapun sunnatil huda itu yang menentukan syarak. Itu obligation. Itu adalah yang fardu, yang mesti diikuti. Apa dia diikutinya? Iaitu bagaimana Nabi SAW fi akhlaqihi, dalam akhlak Nabi SAW. Akhlak Nabi ini bagaimana? Seorang yang jujur, seorang yang warak, seorang yang amanah. Ini wajib. Tidak mengumpat, tidak mencaci, tidak menghina, tidak fitnah. Ini wajib. Ini adalah sunnatin khuluqiyah Nabi SAW. Ini adalah sunnatil huda. Ini perkara yang mesti dituruti oleh umat Islam. Maka inilah yang disebutkan sebagai apa tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala? Sebagai mauqif. Perkara yang difahami daripada apa yang menimpa Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW menghadapi suatu perkara. Dan sunnatil huda ini dibawa oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan alaikum bis sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Ke atas kalian ini mesti berpegang dengan sunnahku dan juga sunnah para sahabatku yang disebutkan khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, yang memahami tentang apa yang difahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang difahami oleh Nabi tetapi tidak dilaksanakan oleh Nabi. Contohnya pengumpulan Al-Quranul Karim. Contohnya pengumpulan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya memberikan baris kepada Al-Quran. Kerana Al-Quran itu tidak ada barisnya. Jadi itu mauqif, itu yang difahami oleh para sahabat daripada petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dibawakan kepada kita sehinggalah kepada hari ini. Fa fi hadhihi al-i'adati khurujul jami'in min zahir al-ihtidam wal ikhtilaf
ala fur'iyatil masaili wa rukami tafariqati alladhi halla bil muslimin hatta iktasaba ba'duhum li ba'din adawata wa tawarathu al hiqada wal baghdha ila rahib al akhlaqi wa sa'atil adabi wal azwaq. Ketika mana umat Islam kembali kepada Al-Quran, kepada mempelajari hadis dan juga memahami kepada apa yang menimpa ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah pandangan, bagaimanakah strategik, bagaimanakah cara penyelesaian yang dibawakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khurujul jami' min mazahiril ihtidam wal ikhtilaf. Nescayalah sekalian umat Islam ini akan keluar daripada bertembung dan ikhtilaf dan berlaku perselisihan di antara satu dengan yang lain. Subhanallah nazim. Kita saksikan pada hari ini, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, adalah pertembungan. Pertembungan seandainya kita kembali kepada Al-Quran, kepada hadis dan juga kepada apa yang Nabi bagikan solusi, nescaya semuanya kita ini tenteram, tenang. Kalau kita bercakap tentang apa akhlak, akhlaknya siapa yang paling baik? Akhlaknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kayu pengukur. Di manakah kalian yang masih lagi melakukan penghinaan terhadap umat Islam? Siapa sandarannya? Siapa sandaran kalian melakukan penghinaan terhadap umat Islam? Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa sandarannya ketika mana kalian ini menzalimi orang Islam yang lain ataupun manusia yang lain? Siapa sandarannya? Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kalian ini masuk ke dalam kancah politik, kita ini masuk dalam kancah politik, kita bertembung, kita melakukan defamasi, kita melakukan begitu begini, siapa sandarannya yang boleh kita akukan ini adalah dalam agama Islam? Nescaya bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu penting dikatakan kembalinya kita semua ini kepada Al-Quran dalam fakultinya, dalam bentuknya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada pengkajian hadis sunnah Nabi mengikut apa yang dipaparkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kembali kepada mawaqif solusi yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kayu ukur, nescaya semua kita akan tenteram, dan mana-mana pihak yang cuba untuk bangkit melampau, mereka juga akan merasai ketenangan. Saya tidak boleh melampau kerana saya akan keluar daripada landasan-landasan ini. Itu soalnya. Tetapi apabila kita masuk ke dalam kancah akhlak, kancah siasah politik, kancah peradaban sosial, kita sudah hilang petunjuk dan panduan Al-Quran, hilang petunjuknya hadis, hilang solusinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hilang. Kan? Saya sebutkan begini bukan dasarnya yang paling jauh, tapi yang dekat sekalipun adalah bagaimana kita beribadah ni. Kita hidup bersosial ni, kita berjamaah sesama kita. Jiran, baina jiran, jiran di antara jiran. Kawan di antara kawan seislam. Ada tak halangan-halangan al-hiqdi wal hasad? Ada tak hasad dengki? Ada. Sampai membawa kepada kematian. Mati orang itu, dia masih lagi hasad. Kita soal, mana sandarannya hasad ini dibawa mati? Sandarannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Itu yang kita lemas, itu yang kita tewas. Maka katanya Al-Habib Abu Bakar Al-Adni rahimahullahu ta'ala wa iyah, apabila kita kembali kepada kesemua ini, khurujul jami' min mazahiril ihtidam. Semuanya akan keluar daripada pertembungan dan ikhtilaf ala fur'iyatil masail wa rukami tafaruqah, dan juga cebisan-cebisan perpecahan di antara umat Islam. Alladhi halla bil muslimin hatta iktasaba ba'duhum li ba'din adawah. Yang mana ianya memberi kesan kepada umat Islam sehingga mewujudkan persengketaan di antara satu dengan yang lain. Pakai kopiah sama jenis, pakai serban sama bentuk, sama cara, pakai jubah sama jenama, tapi hati masing-masing bertembung di antara satu dengan yang lain. Itu yang kita maksudkan dengan
adawah, pertembungan, permusuhan di antara umat Islam. Wa tawarathul hiqada wal baghdha, sehingga akan mewariskan bukan sahaja kita sahaja yang merasai hasad dengki itu, bahkan kita mewariskan pula kepada anak cucu kita. Generasi yang awal itu bertembung dengan mereka di antara satu dengan yang lain, tetapi mereka mewariskan kebencian itu jilan ba'da jil, generasi selepas daripada generasi, sehingga kan kita merasai dan kita menyaksikan. Kita saksi ni, generasi yang baru ni kita saksikan. Si fulan ini yang berusia begini, yang telah meninggal begini, berdendam dia dengan si fulan ini, si fulan itu. Kita saksikan dalam sejarah siapa mereka itu adalah orang Islam. Adalah orang Islam. Adalah orang yang sembahyang dengan cara yang sama, membaca kitab yang sama. Maka di sinilah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, kemuncak yang kita faham. Al-Quran itu kita baca, hadis itu kita pelajari, sunnah itu kita bawa, tetapi ruhul Islam, ruh Islam itu tidak bernyawa. Ruh Islam itu tidak ada di sini. Islam itu hanya ada di sini. Islam itu hanya ada pada pakaian ini. Islam itu adalah ada pada laungan kita, tetapi tidak pada ruh. Sunnatin Nabi, sunnah Nabi juga tidak ada ruh. Solusi Nabi juga tidak ada ruh. Dia sentiasa terapung-apung, melekat dalam kitab-kitab saja. Bagaimana solusi Nabi SAW ketika mana perang Badar contohnya? Apa yang Nabi buat? Apa yang Nabi buat ketika mana menghadapi kepada kesakitan dan nazaknya Ruqayyah binti Rasulullah SAW? Perang Badar itu, perang Badar, menang perang Badar, esoknya Ruqayyah meninggal, wafat. Anaknya Nabi SAW. Apa mauqif Nabi? Apa solusi Nabi SAW? Ada dalam kitab sejarah, ada dalam kitab-kitab hadis, ada dalam tafsir-tafsir, tapi ianya tidak langsung dibawa dalam penghidupan kita. Kita masih lagi membawa emosional kita. Masih lagi meninggikan apa yang kita rasa, rationality kita, kewarasan kita, tanpa melihat bahawasanya ada petunjuk daripada Nabi SAW. Ila rahibal akhlaqi wa sa'atil adabi wal azwaq, sehingga menyempitkan apa yang dimaksudkan dengan maksud akhlak. Menyempitkan apabila kita mewariskan sifat hasan, kemarahan, kebencian, maka menyempitkan apakah yang dimaksudkan sebenarnya dengan akhlak. Kita ni malu-malu nak sebut tentang akhlak. Jangan hasad, jangan dengki, jangan mengumpat. Malu kita nak sebut. Kerana apa tuan-tuan? Kerana itulah yang kita buat. Itulah yang kita laksanakan. Itulah yang kita amalkan. Malu kita nak ajar kepada anak kita, jangan dengki, jangan mengumpat wahai anak, sedangkan kita sedang mengumpat kepada jiran kita. Subhanallahil azim. Maka katanya Habib Abu Bakar Al-Adni, ila rahibal akhlaqi wa sa'atil adabi wal azwaq, sehinggalah adab itu sudah sempit, dan juga bagaimanakah perasaan Islamiyah kita, kan, kesatuan Islamiyah kita. Wa ma kana dhalikal ihtidamu wal ikhtilafu illa li'annahum khalatu ulumihim binataiji mufarrazati tiba'ihim fataghallaba tab'u ala syar'i wa tarakamat fuhumul ikhtilafati jilan ba'da jil واخترق الشيطان بذلك عقولهم وقلوبهم بوسواسه وتحريشه. Sehingga kan katanya Habib Abu Bakar Al-Adni rahimahullahu ta'ala wa iyah, pertembungan dan khilafat itu menjadi tabiat kita semua ini, menjadi tabiat manusia, menjadi perkara yang semula jadi, perkara yang dibawa-bawa dalam kehidupan kita ni, dibawa dalam ilmu mereka, dibawa dalam kefahaman mereka. Kalau mengumpat orang lain boleh, mengumpat kita tak boleh, itu haram. Kalau mengumpat orang lain itu halal, keji orang lain itu halal, kalau orang keji kita itu haram. Subhanallah. Menjadikan tabiat mereka, kefahaman mereka, ilmu mereka, fataghallaba tab'u ala syar'i,
maka tabiat itu telah mengatasi ke atas syarak. Syarak melarang tapi kita menghalalkan. Sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, yadhilluhumullah, Allah Ta'ala menyesatkan ini jangan dilihat kepada orang-orang yang duduk dengan ajaran-ajaran sesat sahaja. Tu tengok tu golongan tu yang sesat tu tak sembahyang. Tengok golongan tu jenduk ratib-ratib tu. Tengok golongan tu dah sembah ni. Sedangkan ada kesesatan yang kita tidak nampak, kita deceiving, kita ini dilupai. Apa dia? Kita lalai tentang kita telah menghalalkan suatu yang telah diharamkan oleh syarak. Apa dia? Akhlak kita, tabiat kita, kefahaman kita kepada agama. Apa yang disebutkan haram bagi kita laksanakan, mengumpat haram, mencaci haram, tapi kita halalkan bagi pihak kita. Rupa-rupanya kita pun turut sesat, tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala. Rupa-rupanya kita juga turut sesat, walaupun kita ini memandang kepada orang lain itu sesat. Wa tarakamat fuhumul ikhtilafati jailan ba'da jil. Dan perkara ini berkecamuk di dalam generasi kepada generasi, di bawah generasi kepada generasi. Kan? Perkara yang dibawa berlainan dengan syarak itu dibawa daripada satu generasi kepada generasi, diperturunkan. Sehingga kan waqtarqa syaitanu bidzalika uqulahum, sehinggalah syaitan dapat menguasai akal mereka ini. Kita ni lebih dekat kepada maksiat, lebih dekat kepada keburukan, lebih dekat kepada kejahatan ketika mana kita bersedia dengan hawa nafsu kita. Sebab itulah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita ini mengambil agama, ambillah dengan sesungguhnya. Kita datang kuliah, kita datang tazkirah, kita datang kepada majlis ilmu, kita rasakan apa yang tidak benar yang ada pada diri kita ini, kita minta Allah Ta'ala buang, walaupun sakit mendengarnya. Ada nasihat kan? Penceramah datang, guru kita datang beri nasihat. Yang mana tak sesuai, tak cocok, kita rasakan. Ini saya tak rasa begitu. Tetapi kita dalam hati kita rasa, memang saya buat begitu. Kita minta dengan Allah Ta'ala, apa dia tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala? Kuatkanlah hati saya, ya Allah, supaya saya dapat mendengar nasihat ini, dia dapat masuk ke dalam hati saya dan menghakiskan segala sifat buruk saya ini. Itu tujuan kita datang tazkirah. Itu yang kita datang ceramah, itu yang kita datang mendengar pengajian ilmu. Sebab tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, Nabi itu rahmatan lil alamin. Rahmat kepada sekalian alam. Ulama-ulama itu warasatul anbiya. Ulama-ulama itu mewariskan daripada para anbiya. Apa dia? Ilmu, kefahaman. Maka apabila kita kombinasikan dua perkara ini, Rasul itu rahmatan, ulama-ulama itu adalah pewaris, bermaksud apa sahaja yang dibawakan kepada kita itu adalah bersifat holistik. Mustahil para anbiya ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam ini menyembunyikan sesuatu kepada kita. Nampak kita ni ada perangai yang tak baik, maka Nabi pun tak bercakap benda tu, bukan. Nabi bercakap benda itu supaya apa? Supaya kita ini selamat, menjauhkan diri daripada perkara itu. Maka itulah kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka begitu juga dengan para ulama. Mereka bercakap apa yang disampaikan. Kita ni pula tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, yang ada perkara yang buruk dalam hati kita, sifat kita mazmumah, tabiat kita itu mengatasi kepada syarak. Kita minta dengan Allah Ta'ala supaya saya dapat mendengar nasihat ini, dia dapat masuk ke dalam hati saya dan membuang apa yang buruk daripada hati saya. Walaupun kita tak cocok, walaupun tak senang nak mendengarnya. Tapi itulah realiti yang berlaku dalam kehidupan kita, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, supaya kita mengangkat syariat ini lebih besar daripada akan hawa nafsu kita. Wa qulubahum biwaswasihi wa tahrishihi hatta sadaqa alaihim iblisu zannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin.
Iaitu ketika mana syaitan ini menguasai was-wasnya dan juga tahrish godaannya itu dapat sampai ke dalam hati orang mukmin, hati orang Islam, benarlah sebagaimana firman Allah Taala, saddaqa alaihim iblisu zannahu, sehingga kan manusia ini membenarkan iblis pada apa yang dibawa bisikkan olehnya. Manusia ni apabila dibawakan dengan tahrish godaan, mereka bersedia menerima godaan itu, sehinggalah mereka membenarkan iblis laknatullahi alaih. Dibisikkan oleh iblis, manusia pun menerimanya. Kerana apa tuan-tuan? Kerana mereka telah bersedia dengan hawa nafsunya. Mereka telah bersedia dengan apa? Dengan kejahatan, keburukan diri mereka, walaupun mereka sembunyikan di dalam hati mereka. Tak zahir, tak nampak. Sebab yang zahir ini nampaknya bagus. Macam orang Islam, pakai kopiahnya, pakai jubahnya. Tapi hati itu berselimut dengan apa dia? Berselimut dengan hawa nafsu. Maka datang iblis, diberikan syak, diberikan sangkaan. Lihat orang itu sedang dengki kepada kamu. Lihat orang itu sedang mencaci kamu, sedang bercakap-cakap tentang keburukan kamu. Zannuhu. Maka manusia ini yang bersifat begitu membenarkan kepada bisikan iblis, fattaba'uhu, dan mereka mengikuti iblis laknatullahi alaih, illa fariqam minal mu'minin, melainkan sebahagian daripada ataupun sekelompok orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi orang yang beriman ini apabila datang zannu syaitan, zannu iblis, mereka ini istighfaran. Mereka istighfar, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Aku berlindung daripada kejahatan syaitan. Aku berlindung daripada kejahatan hawa nafsuku. Yang inilah yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita ni tuan-tuan, fasta'iz billah, kita ni kena sentiasa minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Taala daripada syaitan nirjam. Kita minta a'udzubillahi minasyaitanirrajim apa sahaja pun, sebab itu adalah menjadi suatu perkara yang sunnat. Allahumma ja'alna min hadzal fariq al-mustasna bimannika wa fadlika wa karamika ya arhamar rahimin. Maka Habib Abu Bakar Al-Adni rahimahullahu ta'ala wa iyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Dirakamkan dalam kitab ini, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah kami daripada golongan ini. Jadikanlah kami daripada golongan ini al-mustasna, yang mana dipuji akannya. Ni golongan mukmin ni. Dipuji akannya bimannika wa fadlika, dengan rahmatmu dan kelebihanmu ya Allah, dengan kemuliaanmu ya Allah, ya arhamar rahimin, yang maha merahmati kepada orang-orang yang merahmati. Jadi tak ditinggalkan kita di sini, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, kerana kita ada kepekaan tu. Sebab tu apabila kita sebutkan benda-benda yang bersifat ancaman, dia bukan menjadikan suatu perkara yang mesti lekat dalam hati kita. Oh, sebut syaitan ni kuat, iblis ni kuat, oh tak menanglah kita, tak. Saya dulu pernah bacakan hadis tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di antara Isra' dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nar, neraka. Maka Nabi menyebutkan fakana aktsaru ahluha an-nisa. Ramai daripada ahlinya itu adalah wanita. Kan, jadi ada orang bertanya, ya Ustaz, macam mana wanita masuk neraka paling ramai? Kan? Maka jawapan itu telah diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana apa? Yakfurna al-ashira wa yakfurna al-ihsan. Mereka ini derhaka kepada suami mereka, mereka ini tidak ada ihsan. Itu adalah alasan dia, itu adalah syarat dia. Tetapi tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, jangan pandang hadis itu sebagai satu hala sahaja. Pandang hadis itu sebagai apa dia? Preventif. Jangan ingat, oh ni dia memang masuk neraka lah semua ramai wanita. Bukan. Lihat sudut dia, bagaimana ciri-ciri wanita masuk neraka. Itu adalah syarat preventif. Jangan avoiding, jangan jadi sifat-sifat wanita ini. Baca daripada hadis itu. Baik, saya bagi laluan tu azan dan insya-Allah taala kita sambung sedikit selepas daripada itu insya-Allah taala. Astaghfirullahalazim, la haula wala quwwata illa billah. InsyaAllah ta'ala saya sambung sedikit sahaja.
Bagaimanakah kita telah menerangkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya bersifatnya bacaan satu hala. Dia bukan hanya bersifatnya deskriptif. Bukan apa paparan kemudian kita menerimanya begitu. Tetapi dalam hadis ini ataupun penceritaan Al-Quran ini ada juga perkara yang mesti kita ambil preventif dia. Kalau hadis yang sebutkan begitu, apa syaratnya? Syarat wanitanya begini, mereka ini kufur kepada suaminya, kufur kepada ihsan. Maka untuk mengelakkan wanita-wanita ini menjadi ahli neraka, elakkan daripada mengamalkan dua sifat ini. Itu cirinya. Begitu juga dengan lelaki-lelaki, ada banyaknya urusan-urusan kita ini berkaitan sebagai seorang mas'ul, seorang pemimpin. Kerana di situ kan ada hadis juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ayyuma rajul ya ummu qauman wa hum lahu karihun. Maksudnya ada 3 golongan yang mana menjadi imam tetapi jamaahnya benci kepadanya, maka sembahyangnya itu tidak terangkat melainkan sejengkal daripada kepala. Itu seorang lelaki, imam. Seorang lelaki menjadi imam tetapi jamaahnya benci kepadanya. Itu mas'ul, kepimpinan. Kalau jamaahnya benci kepadanya, maka sembahyang imam itu tidak terangkat. Tidak makbul, tidak diterima oleh Allah Ta'ala, melainkan sejengkal daripada kepalanya. Maksudnya, bagi lelaki juga ada tanggungjawab yang besar, ada ciri-cirinya. Seorang bapa, seorang suami, seorang anak, ada tanggungjawab yang besar. Maka hadis-hadis ini, kalau kita lihat kepada seseorang yang ada sifatnya, tidak menentukan dia ahli neraka lagi, melainkan dia berterusan melakukan itu dengan rela hatinya dan melihat ianya adalah satu yang baik untuk dirinya. Kalau dia melihat ini adalah perkara yang saya mesti prevent, saya mesti avoid, saya mesti hilangkan, maka dia bertaubat kepada Allah menjadi manusia yang baik. Itu yang kita belajar daripada hadis. Itu yang kita belajar daripada Al-Quran. Bukan kita belajar, kita lihat-lihat orang yang ada sifat begini, kita katakan, ini dia ahli neraka. Ini dia ciri-ciri ahli neraka. Bagaimana kita nak tahu, tuan-tuan? Kerana neraka ini ma wara'al hisi, ma wara'al barzakhi. Apa yang selepas barzakh ni? Dunia ni kita tak kira. Macam mana kita nak kira? Maka dengan sebab itulah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, apa sahaja yang datang kepada kita ini mestilah mempunyai kaedahnya. Mestilah kita melihatnya secara holistik, secara jelas. Baik. Katanya lagi Al-Habib Abu Bakar Al-Adni rahimahullahu ta'ala wa iyah, sedikit saja insya-Allah. وَلِأَنَّ الْإِعَادَةَ الصَّحِيحَةَ لِقِرَاءَةِ الْأَصْلَيْنِ وَمَعَادِلَهُمَا عِلْمٌ مُمَيَّزٌ. Kerana kembali dengan cara yang sahih, dengan cara yang betul untuk membaca kepada kedua-dua asas ini, usul ini, sumber ini, iaitu Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma'adilahuma, dan juga bagaimanakah timbangan kedua-duanya, bagaimanakah aplikasinya, applicationnya ke dalam kehidupan kita ni. Ilmun mumayyazun adalah satu ilmu yang sangat hebat, sangat istimewa. Fala budda min ma'rifati wasailil qiraati, maka mestilah mengetahui medium ataupun kaedah bacaannya yang terbahagi kepada dua. Pertamanya qiraatil lima qad sabaqu lil ulama an khadamu wa wasa'ul bahth fi, iaitu membaca bagaimanakah cara para alim ulama membahaskannya. Bukan cara kita membahaskannya, tetapi ulama-ulama dahulu membahaskannya. Saya ada tulis sebuah makalah, sebuah artikel berkaitan dengan pemikiran politiknya Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa iyah. Kerana ada kalangan pelajar saya yang tanyakan, Imam Al-Ghazali ini latarnya adalah seorang ahli sufi, ilmu kalam, ahli syara'i, seorang yang mumtaz, cemerlang dalam bidang fiqahnya. Apakah beliau ini cenderung kepada political maneuvernya? Ada tak political mileage dia? Cara berfikiran politiknya. Maka Imam Al-Ghazali menulis kitab, sebuah kitab di akhir hayatnya.
Ada disebutkan di antara kitab yang dituliskan itu adalah Ihya. Kemudian Al-Mustasfa. Ada satu lagi kitab yang namakan Al-Tibrul Masbuk li Nasihatil Muluk. Iaitu kitab At-Tibrul Masbuk, itu maksudnya sesepuh emas, nasihat kepada para raja, kepada para pembesar, para pemimpin, yang ditulis dalam bahasa Parsi. Kerana Imam Al-Ghazali ini adalah seorang Parsi, orang berbangsa Parsi. Maka dia tulis kitab itu khusus ditujukan kepada siapa? Kepada Sultan Muhammad Saljuk, Shah Saljuk. Minta kepada Imam Al-Ghazali, tuliskan kepada saya nasihat-nasihat bagaimanakah untuk menjadi pemimpin yang terbaik. Imam Al-Ghazali tulis kitab itu tersebut, diberikan kepada Sultan Muhammad Shah Saljuk untuk menjadi apa dia? Panduan, manual dia dalam mentadbir. Ada tak pemikiran politik? Ada pemikiran politik. Ini menunjukkan kepada kita ulama-ulama ini walaupun mereka ini jago dalam ilmu-ilmu teologi, syara'i dan sebagainya, tapi mereka juga meninggalkan kepada ilmu yang bersifat sosiologi. Jangan kata ulama pakai kopiah, pakai serban je, mereka ni tak tahu tentang ilmu-ilmu yang bersifat sosiologi dan juga ilmu yang bersifat politik. InsyaAllah ta'ala kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihazal qadar. Saya mohon maaf banyak kekurangan daripada saya. Apa yang tersilap dan terkurang daripada diri saya sendiri, segala kesempurnaan dan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fi dinikal islam wa ulumiddin ya akramal akramin wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin.